Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kali ini kita akan bicara tentang bab al-qisas wa diyat. Diyat ataupun diyah. Qisas asal kalimah dia ialah qassa yuqassu qisasan. Iaitulah balasan yang setimpal, balasan yang sama lah, balasan yang sama terhadap jenayah yang dilakukan. Kalau dia bunuh, kalau dia pukul, kalau dia potong balik, lah, yang sama seperti mana yang dia telah lakukan. Diyat ataupun diyah itu asal kalimah dia wada yadi wadiyan wadiyatan, iaitulah bayar harga darah, bayar harga ganti darah atau ganti nyawa ke, ganti darah ke, membayar denda dengan duit lah, bukan duit, dengan harta, dengan mal. Baik, bila sebut diyat ataupun diyah, maka dia bermaksud 100 ekor unta. Kalau setengah diat 50 ekor unta, kalau suku diat 20 ekor unta, dan begitulah seterusnya. Maknanya diat ni 100 ekor unta lah. Kalau tak boleh bayar dengan unta, maka dengan nilai unta, dengan kategori-kategori unta yang telah ditentukan oleh syarak lah. Akan tiba masa kita akan bincang nanti. Baik, qisas lughatan, qisas bermakna musawah, iaitulah sama, sama hukuman dia dengan jenayah yang dia telah lakukan. Wa tatabu', ikut macam mana apa yang dia telah lakukan terhadap al-majni alaihi ataupun mangsa, maka begitu jugalah dia kena hukum. Istilahan muaqabatul jani. Muaqabatul jani menghukum penjenayah seperti mana apa yang dia telah lakukan. Muaqabah menghukum jani penjenayah bimithli fi'lihi, apa yang dia telah lakukan. Itu apa itu? Qisas. Jadi jenayah yang boleh dihukum qisas, iaitulah dihukum dengan hukuman setimpal. Ada 3 bentuk jenayah, iaitulah jenayah yang dihukum disebabkan oleh pembunuhan. Jadi qisas, hukum qisas pada kes pembunuhan. Yang kedua, hukum qisas pada kes kehilangan anggota, memotong anggota, yang ada hujung lah, atraf ni yang ada hujung, anggota yang ada hujung, dipotong anggota tu, contohnya tangan, kaki, telinga, hidung, itulah yang ada hujung. Kalau bibir, bibir ada hujung, ada ke jugalah. Tengok kepada penilaian hakim. Rasa bibir tak ada hujung, sebab apa? Dia tak ada sendi kan, tak ada sendi, dia tak ada hujung lah. Kalau telinga dia ada sendi, maka adalah hujung situ. Kepala, dia bukan kira hujung, sebab hilang kepala mati kan. Baik. Jadi tangan, kaki, telinga, hidung ada sendi. Ada sendi di hidung tu, ada sepadan dia. Kaki, itu je lah. Kemudian qisas pada jenayah kecederaan, yang mencederakan, jenayah kecederaan. Jadi kalau jenayah tu melibatkan luka
ataupun potong anggota yang tidak ada sepadan, tak ada sendi, maka itu termasuk dalam juruh. Kalau dalam istilah lain, arsyu, al-arsyul muqaddar, arsyun muqaddarun. Arsyun tu itulah apa tu, sepadan lingkungan kan. Jadi hukuman dia tu, kalau dia arsyun muqaddarun, dalam mazhab Syafi'i dia bermaksud al-atraf lah, qisas fil atraf. Kalau al-arsyu ghairu muqaddarin, itulah dimaksudkan dengan qisas fi al-juruh. Okey. Jadi kalau potong tangan pada lengan, itu dihukum dengan qisas juruh lah, dengan dinamakan hukuman tu hukumatul adli, hukumatu adlin, ataupun secara ringkasnya al-hukumah. Jadi hakim akan menentukan hukuman yang sesuai. Maklumat idhafiyah. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kamu pada qisas itu, bagi kamu fi al-qisas, pada qisas itu ada kehidupan, wahai orang yang berakal, mudah-mudahan kamu masuk orang yang bertakwa, artinya berhati-hati dalam tindakan, takut pada Allah Ta'ala dalam semua tindakan kamu, itu maknanya takwa. Jadi dalam syariat qisas itu ada kehidupan, sama ada manusia terpelihara nyawa dan keselamatan mereka juga. Jadi kehidupan yang sejahtera. Hayah tu boleh jadi maksudnya ialah terpelihara nyawa, dan boleh jadi juga kehidupan yang sejahtera. Jadi pensyariatan qisas, tahfazu al-hayah, memelihara kehidupan, sama ada kehidupan nyawa ataupun kehidupan yang sejahtera. Fala yaqidumu syakhsun 'alal qatli, seorang tak sepatutnya dia melakukan, seseorang ni syakhsun melakukan pembunuhan. Apabila dia telah membunuh, waktu saminhu, dan dilaksanakan hukum qisas di hadapan orang ramai. Yang tabara al-akharun, maka orang lain akan mengambil pengajaran dan akan lebih berhati-hati supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, kerana mereka juga akan dihukum seperti mana hukuman yang mereka saksikan. Dalam istilah lain, qisas itu ialah qawad. Qawad atau qisas sama saja maksud dia. Baik. Uqubah, hukuman qisas, hukuman qisas pada kes bunuh fi al-qatli. Jadi dalam kes bunuh, dia ada 3 kes, salah satu anwa', 3 jenis bunuh. Satu, kalau kita tengok kat sini, ayata'ammada al-jani qatla al-majni alaihi udwanan biwasilatin qatilatin adatan. Jadi yang ta'ammada ni maknahu yaqsudu, ay yaqsuda. Okey, ay yaqsuda al-jani qatla al-majni alaihi. Okey, biwasilatin qatilatin. Kemudian dia ada alat. Wasilah ni alat yang boleh membunuh, adatan. Okey, jadi kalau kita tengok yang ta'amada ni bermakna bermaksud kan, sengaja lah, berniat, ada niat untuk membunuh. Kalau tengok dekat sini qatlu al-khata', dikata Allah yaqsuda.
Kalau kita tengok syibih amdin, syibhul amdi, ayak sudah. Jadi ayat ta'amadah ni kita tukar kepada ayak sudah pun mempunyai maksud yang sama demi untuk memudahkan kita menghafal, mengingat dan memaham. Jadi kita samakan istilah tu supaya untuk memudahkan kita lah, membantu untuk memudahkan kita faham dan hafal. Jadi untuk memudahkan kita ubahlah ya ta'amadah ni kepada ayat sudah. Okey, jadi maksudnya di dalam jenayah bunuh dia ada al-qatil, ada lama al-qatil, qatil kan. Kemudian ada al-maqtul, maqtul. Jadi al-qatil ni al-jani lah, al-jani. Okey, sama je istilah tu, tapi kena ingat dua-dua sebab boleh jadi kalau soalan tu dia akan tanya menggunakan mana-mana istilah. Dia nak tanya jani ke, dia nak tanya qatil ke, dia nak gunakan qatil, nak guna jani, nak guna istilah maqtul ke, ataupun al-majni, alaihi ya. Jadi kalau soalan tu dia nak tanya guna istilah majni alaihi, sekati dia lah. Jadi kita kena hafal lah dua-dua istilah ni. Jadi qatil ni bila nak bunuh maqtul, kena tengok dia bunuh tu ada qasad ke atau tak ada qasad. Ada qasad ke ataupun la, kan? Ada qasad ke la. Kemudiannya ini satu. Nombor dua, wasilah. Tengok wasilah yang digunakan tu wasilatun qatilatun. Jadi alat ataupun wasilah, dia tak gunakan istilah alat sebab boleh jadi dia tak gunakan alat. Contohnya dia gunakan racun ke, kan. Jadi itu wasilah lah, wasilah pembunuhan. Jadi sama ada wasilah tu qatilah ke ataupun ghairu qatilah ataupun la, kan. Bolehlah kita guna istilah la kat sini, tapi sebenarnya ghairu qasdin, yang ni ghairu qatilah, kan. Ghairu qatilah, qatilah. Okey. Jadi untuk mudah kita faham, kalau seandainya si qatil ataupun al-jani dia tadi dia membunuh maqtul dengan niat memang dia nak niat orang ni dia nak bunuh, kan. Niat membunuh tu dia ada niat untuk membunuh. Niat qasad tu ialah qasad untuk membunuh. Jadi kalau ada qasad tu tepat kepada orang yang majni alaihi, maka dikata dia dikira sebagai qatal amdin, qatlu amdin, kan, bunuh dengan sengaja, qatlul amdi. Okey, bunuh dengan sengaja. Okey, kalau alat tu pula memang alat tu boleh membunuh, wasilah qatilah, adatan, kena ada adatan, mesti juga adatan. Okey, mesti ada adatan ni. Adatan mesti ada. Maka confirm lah dia tu qatlul amdi. Masalahnya kalau wasilah tu ghairu qatilah adatan. Jadi amdi tu ada, amdun tu ada, tapi masalah wasilah dia ghairu qatilah.
Jadi amdun tu jadi syibih amdin. Oleh kerana wasilah tu ghairu qatilah, maka dia akan jadi syibih syibih amdin. Okey, syibih amdin. Okey, syibih amdin. Jadi alat ni main peranan lah untuk menentukan apa tu pembunuhan tu, al-qatlu tu amdan ataupun ghairu amdin. Kalau ghairu amdin, bukan ghairu amdin, atau syibih amdin, bukan ghairu amdin. Jadi kalau wasilah tu qatilah, dia confirm amdan. Kalau dia ghairu qatilah adatan, dia jadi syibih amdin. Syibih amdin. Okey. Dah. Faham Jadi kena tengok dekat sini. Si qatil ni dengan maqtul ataupun istilah lain al-majni alaihi. Jadi majni alaihi ni maqtul yang kena bunuh lah, dia mati dah ni masalah ni, dia mati. Jadi kita kena tengok dua perkara yang menyebabkan kematian dia. Jadi kalau kematian itu memang disengajakan, qasdun, maka automatik amdun tu dah ada amdun. Kemudian tengok pada wasilah dia. Kalau wasilah dia tu memang qatilah betul, maka confirm lah amdun tu confirm. Kalau wasilah tu ghairu qatilah adatan, maka tambah lagi satu lagi, syibih amdin, seakan sengaja. Sebab apa? Dia ada qasad. Okey, faham? Okey, habis. Jadi kalau dia tak ada qasad, tak ada qasad, tapi dia dah bunuh dah orang tu, tapi dia tak ada niat pun, maka dah dia tak ada niat. Bila tak ada niat, terus khotok terus. Tak kira lah dia punya wasilah tu, hamzah dekat atas bukan dekat bawah ni, salah. Ni salah ni, dia dekat atas, khotok. Wasilah tu sama ada membunuh ataupun tidak membunuh. Wasilahnya tu tetap dia tak sengaja. Contohnya, dia nak tembak rusa, tiba-tiba rupanya yang ditembak tu dalam semak tu bukan rusa, orang rupanya. Dia niat rusa, tapi tiba-tiba orang. Dia bukannya sengaja nak tembak orang, dia tembak rusa, tapi mana dia tahu kan. Jadi itu dia mahu khotok. Dia nak racun si Mamat, tiba-tiba si Minah minum air racun. Dia bukan nak bunuh Minah, dia nak bunuh Mamat. Jadi dia tak ada niat nak bunuh si Minah tu. Minah yang pergi minum, matilah Minah. Dia bukan niat nak bunuh Minah. Jadi itu namanya salah bunuh ataupun khotok. Qatlul khotok. Dia naik kereta laju-laju, kemudiannya langgar orang, mati. Apa tu? Apa jenis bunuh? Dia bukan nak naik kereta laju tu, bukan nak melanggar orang pun, dia tak ada niat pun. Dia sengaja nak drift ke, nak race ke, tiba-tiba dia terlanggar orang. Maka itu khotok lah. Sebab apa? Dia tak ada niat. Tak ada niat. Yang penting tengok niat dia ada ke tidak. Kalau ada niat, maka amdun tu dah ada, amdan itu dah ada. Lepas tu tengok pada alat dia. Kalau alat tu memang wasilah dia qatilah, maka amdan confirm. Kalau dia wasilah tu ghairu qatilah, maka syibih amdin. Kalau ghairu qatilah, dia ada syibih syibhu amdin, kan? Syibih amdin. Begitulah. Kalau tak ada qasad, tak kira lah wasilah dia qatilah ke ghairu qatilah ke, maka dia tetap juga qatlu khotok. Okey, qatlu khotok. Okey. Itulah. Dah faham konsep dia?
Okey, barulah kita boleh pergi kepada anwa' qatal kat sini. Kita tengok apa yang ada dalam buku. Okey. Jadi pertama sekali qatlu al-amdi, bunuh sengaja. Pertama sekali dia ada niat, ayak sudah ada an, mesti ada an, ayak sudah. Ayak sudah, dia berniat, memang ada niat. Qatla al-majni alaihi, kita ambil terus kat sini. Qatla al-majni alaihi, kemudiannya ini kita potong, kita ambil terus kat sini. Biwasilatin qatilatin adatan. Jadi dia terus kemarilah. Ini kita potonglah untuk ringkasan kan, untuk memudahkan. Jadi wasilah qatilah tu mislu al-qatlu bisikin, pisau, atau bi-itlaq ar-rassas, itlaq ni menembak dengan senapang kan, atau asam, iaitu racun. Jadi dia memang wasilah dia boleh membunuh, dan memang ada niat ke atas mangsa, niat ke atas mangsa. Kalau niat kepada orang lain, bukan kepada mangsa, dia niat orang lain tapi terbunuhlah mangsa itu, maka itu namakan khata'. Mangsa tu salah mangsa kan? Dia nak mangsa orang lain, terkena orang lain, jadi itu namanya khata', salah bunuh. Okey, ni qatlu al-khata', salah bunuh. Dia tak sengaja, tak ada niat, layak sudah, layak sudah, tak ada niat, tak ada niat, tak ada niat. Okey, la yushal qatla al-majna alaihi. Okey, walakinna mata bisababihi, tapi mati mangsa tu mati dengan sebab perbuatan dia. Alat tu tak kira lah sama ada alat tu wasilah qatilah adatan ke kan, ataupun ghairu qatilah adatan ke kan, tak kira lah, yang penting mangsa tu mati, maka itu dinamakan bunuh qatlul khata', qatlul khata'i, al-qatlul khata'u. Khata'u, hamzah dia dekat atas, hati-hati sikit tulis ejaan tu, al-qatlu al-khata'u, ada dua-dua alif lam. Contohnya waqa'a rajulun ala rajulin famata, seorang lelaki dia jatuh atas kawan dia, mati kawan dia tu. Dia tak sengaja, itu tak sengaja betul, tak ada niat kan, dia jatuh atau dia langgar, mati orang tu. Akibat dia himpak orang tu ataupun dia langgar orang tu, mati. Tapi dia tak ada niat. Yang penting al-qasdu, la yaqsudu, dia tak ada niat kan. Ataupun dia atlaqar rassas, dia tembak dengan senapang, alal ghazal, dia nak tembak kijang, tiba-tiba fa asaba insanan famata, kena orang, mati orang tu. Jadi mangsa tu bukan dia nak bunuh mangsa tu, tapi dia nak bunuh kijang, cumanya terkena orang lain, terkena orang, mati orang tu dikira sebagai khata', salah bunuh. Sebab dia tak ada niat, nak bunuh, dia nak bunuh lain. Samalah, dia nak bunuh si Mamat, terbunuh si Abu. Jadi itu khata' lah, dia tak ada niat nak bunuh Abu, dia nak bunuh Mamat, salah bunuh lah. Khata' lah nama dia, al-qatlu al-khata'u. Kemudiannya yang ketiganya, al-qatlu shibhu al-amdi, shibhul amdi, seakan sengaja. Yang penting dia ada niat.
Bila ada niat, maka al-amdu tu dah ada dah. Amdu tu dah ada. Tapi biwasilatin ghairi qatilatin adatan, maka bila ada je wasilah ghairu qatilah ni, maka adalah syibih kat situ. Okey, syibih amdin tu ditentukan oleh alat ataupun wasilah. Qasdu, jadi kita ambil ringkasnya begini. Ambil ringkasnya. Ayak sudah al-jani qatla, mungkin kita boleh beginilah, qatla al-majni alaihi, untuk kita menselaraskan ayat dia dengan ayat-ayat yang lain lah. Tambah perkataan qatla kat sini. Kemudian biwasilatin ghairi qatilatin, jadi sama macam di atas ni tu, sini kan hampir sama, cuma dia tambah ghairu. Okey, ingat, buat nota balik. Mithaluhu darabahu bi'asa, dia pukul dengan tongkat. Saghiratin, yang kecil, mati. Tongkat kecil itu ghairu qatilah adatan. Ghairu kan, ghairu qatilah adatan, tapi mati juga dia. Maka yang penting niat ada tak? Niat. Dia pukul sengaja tidak? Dia pukul sengaja amdun. Sengaja tu amdun, sengaja kan. Cumanya ghairu ni akan menjadikan dia tu syibih. Syibih amdin. Boleh? Okey, dah. Okey, dah. Mari kita tengok pula hukuman dia. Kalau al-qatlul al-amdu, maka hukumannya ialah qisas terus, bunuh balas. Ni bunuh balas. Bunuh balas. Kalau qatlul khata' dengan syibih al-amdi, qatlu syibhul amdi, okey, khata' dan juga syibhul amdi, maka dia tidak qisas, tidak bunuh balas, tapi kena ganti nyawa orang tu dengan harga unta, dengan unta ataupun harga unta itu, sama ada dengan unta betul ataupun dengan harga unta. Adakah unta tu sebarang unta? Tidak juga. Nanti kita akan belajar dekat bab diat. Dia ada unta yang telah ditetapkan oleh syarak. Tayyib, jenis-jenis unta dia kan. Ni diat, ni pun diat lah. Ni diat. Dan diat. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla, wahai orang beriman, diwajibkan, kutiba alaikum, diwajibkan ke atas kamu itu hukum qisas, bunuh balas pada pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang merdeka, kalau bunuh orang merdeka qisas. Qisas lah. Wal abdu bil abdi, hamba kalau bunuh hamba qisas. Wal untha bil untha, perempuan bunuh perempuan qisas, bunuh balas. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, siapa yang dimaafkan oleh waris dia tu sesuatu, iaitulah tak mau bunuh balas, fatiba'un bil ma'ruf, maka hendaklah dia lunaskan ganti rugi dengan cara yang baik. Dia menetapkan fatiba'un bil ma'ruf, menetapkan ganti rugi dengan cara yang baik. Wa adaun ilahi bi ihsan, hendaklah ditunaikan ganti rugi itu dengan cara yang baik juga kan. Zalika takhfifun min rabbikum, itu adalah satu keringanan daripada Tuhan kamu dan satu rahmat daripadanya. Faman ya'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim, siapa yang
melampaui batas, selepas daripada itu dia tak nak bayar ganti rugi, walaupun telah diminta, maka dia akan disediakan azab yang pedih oleh Allah SWT. Kecuali kalau waris itu dia maafkan, tak nak ganti rugi, tak nak kisos, itu lain cerita. Dengan ahli waris, penjenayah itu lepas, tapi dengan pemerintah ataupun dengan hakim dia tak lepas. Hakim kena menghukum orang tu dengan hukuman ta'zir, agar kesalahannya itu dibalas dengan setimpal di atas dunia. Okey. Syarat melaksanakan kisos fi al-qatli, pada kes pembunuhan. Jadi kalau kita nak laksanakan kisos atas kes pembunuhan, syarat yang pertama ialah penjenayah ataupun qatil itu mestilah dia tu mukallafan. Jadi ayat dia ayakuna al-jani mukallafan. Pendek ya. Ini kita pun tak payah pun tak apa. Apa maksud mukallaf? Akil, akilan, balighan. Dia ada dua ciri mukallaf kan. Balighan. Okey. 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 Ayakun. Jadi akilan ni lawan akil ialah apa? Majnun. Akil lawannya majnun. Okay. Gila kan. Kalau orang bunuh tu gila, tak kena kisos. Baligh ni lawannya sabi. Jadi kalau budak bunuh orang dewasa, tak kena kisos. Budak ni, sabi ni artinya belum baligh lah. Kalau dah baligh kena kisos. Okey, syarat nombor 2 ialah alla yakuna al-jani aslan. Hendaklah penjenayah itu bukan la yakun. Ambil daripada an. La yakun ni paling penting, la yakun. Bukannya aslan lil maqtul, asal keturunan yang melahirkan orang yang menjadi bangsa kan. Contohnya bapa bunuh anak, maka bapa tak kena kisos kerana bapa tu yang melahirkan anak dia. Begitu juga dengan datuk, moyang, itu asal lah, asal keturunan. Ibu, nenek, itu semua yang melahirkan mangsa itu, maka dengan sebab dia lahirlah mangsa itu, maka kalau dia bunuh mangsa tu, dia tak kena kisos. Aslan lah. Kalau adik-beradik, dia bukan melahirkan mangsa tu. Adik-beradik, dia adik-beradik je lah. Bapa dia melahirkan dia kan. Okey. Kal abi, bapa, ibu, al-jadd, datuk, wal jaddah, semuanya yang melahirkan, berperanan bagi melahirkan mangsa. Datuk nenek dia melahirkan bapa dia atau mak dia. Mak bapa tu melahirkan dia, jadi datuk dia bunuh dia. Jadi datuk nenek tu tak kena kisos. Okey. Fala yuqtassu, tidak dikisos bapa bila bunuh anak dia. Fala yuqtassu. Syarat yang ketiga, maktul ataupun majni alaihi, apa dia dua istilah ni? Hendaklah orang yang maksumud dam, terpelihara darah dia. Contohnya orang Islam ataupun orang zimmi, kafir zimmi. Jadi kalau orang Islam dia terpelihara darah dia, orang kafir zimmi tidak juga terpelihara darahnya. Lawan kafir zimmi ialah kafir harbi. Begitu juga kalau orang Islam tu dia jenis burah kan, yang halal darahnya sebab apa? Dia memerangi pemerintah kan, ataupun dia hirabah, dia bunuh orang, merompak menyamun. Jadi dia dah bunuh orang, maka halal darah dia. Maka kalau dia kena bunuh, orang yang membunuh tu tidak kena kisos, hukum bunuh balas, tapi boleh dikenakan hukum diat ke selain daripada kisos lah. Okey.
boleh dikenakan diat ataupun ta'zir, tengok kepada keadaan. Kalau orang tu telah melakukan kesalahan zina dan kena hukum rejam sampai mati, kemudian sebelum dia kena hukum tu ada orang bunuh dia, maka orang yang membunuh dia tadi tu tidak dikenakan qisas, tapi boleh dikenakan hukum selain daripada qisas. Hukum, kena hukum sebab dia tak ada hak untuk membunuh. Jadi bila dia tak ada hak membunuh, sepatutnya yang menjatuhkan hukum bunuh tu ialah pemerintah. Tiba-tiba ada orang lain bunuh, maka dia kena hukum lah. Bukan hak dia membunuh, tapi bukan qisas. Okey, syarat yang keempat, at-takafu baina al-qatil wal maqtul, sepadan antara orang yang membunuh dan orang yang kena bunuh. Dia satu sepadan. Contohnya, la yakunu al-maqtul anqassa min al-qatil. Jadi mangsa ni, maqtul ni, mangsa ni tidak nakis, tidak kurang anggotanya daripada orang yang membunuh, penjenayah kan. Begitu juga nilai dia kan. Contohnya dia tu merdeka. Bila dia bunuh seorang hamba tu separuh nilai orang merdeka, maka tidak dilaksanakan qisas ke atas orang merdeka tadi. Kalau orang yang sihat membunuh orang yang dah nazak, macam mana? Jadi kalau dalam syarak dia hanya meletakkan merdeka dan hamba sahaja. Okey. فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط لا يجوز إقامة القصاص. Jadi kalau tak ada 4 syarat di atas, la yajuz iqamatul qisas, tapi yantaqilu ila ad-diyat, pindah kepada diat. Hukumannya ialah hukuman diat, iaitu bayar ganti rugi darah atas pembunuhan kan. Baik. Jadi kalau maklumat idhafiyah, illam yuqam ala al-jani al-qisas, jika waris memaafkan dan tidak dilaksanakan qisas ke atas penjenayah dan tidak juga dilakukan hukuman diat, maka hakim perlu menjatuhkan hukum ta'zir, ayyu'azzirahu, hukum ta'zir ke atas penjenayah tu. Dia tak lepas tak mudah lepas begitu. Dengan waris, dengan mangsa dia lepas, tapi dengan pemerintah dia tak lepas, dia perlu dihukum juga. Iaitulah dengan hukum ta'zir. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.